Dia kata dialog ni antara Mansur dengan Zawiyah lah. Kira dua watak utama lah yang nama kerap duk naik di buku ni punya. Okey. Saya start sini. Nanti dululah bang, tak apa ke? Macam dia tu. Boleh lah. Okey. Anggap drama radio lah. Okey. Nanti dululah bang. Haji. Okey, John Bear. Satu-satunya bear yang apabila dia hibernate tahap penyusutan lemak pada tubuhnya berlaku dengan luar biasa. Jadi bear yang dulu beratnya 116 kg. Sekarang tinggal berapa berat bear? Ni 48 mana? 48. 48. Ini adalah contoh lelaki slim yang sihat. 48 kg dan saya terkejut kerana malam ni raya ke John? Tak. Bajunya baju raya. Semalam jumpa hantu 60-an. Oh, okey. Jadi dia main dengan semangat tu lah. Semangat hantu 60-an. Semangat hantu 60-an. Apa cerita hantu 60-an? Kita dengar pasal Bear banyak shoot drama dan juga shoot filem hantu sekarang. Tak ada banyak lah. Minggu dulu dia datang dia shoot hantu. Hari ni dia datang masih lagi hantu 60-an. Hantu. Tak ada apa saya tak shoot pun. Cuma hantu ni dalam masa terdekat ni lah. Makin aktif lah. Sebab tu bila hantu aktif kita lemah. Bukan banon saya tak larat. Saya pun tak larat. Tak larat. Dia saya tak pikuk belah tadi lah. Omnicron, Decepticon memang tak pikuk tu lah. Okay. So bila hantu banyak, kita dia tak larat. Okay. So kira nampak kira apa entity ni kan. Tengah jalan daripada bohong kan. Dia tak tahu. John masih lagi stream video-video hantunya di MLS rasa. Studio. Esok dia ada show. Apa show esok John? Esok saya ada di Rio in the City. Kira Rio in the City. KL. KL. Okay. So dia buat macam tapi recording tu akan berjalan secara online lah. Orang boleh tengok daripada rumah nanti. Sebab dia masih lagi buat secara online punya event. Gig. Online. Jadi kami esok malam recording pukul 10. Satu band lah semua orang sekali. Sebelah-sebelah orang. Lepas tu nak tengok boleh tengok tu. Boleh tengok live di Rio punya depa ada YouTube depa dengan Facebook depa lah boleh tengok. Okey, bagi saudara yang nak tengok gig hantu 60-an. Esok saudara boleh tengok gig John Bear dan juga band-band indie yang lama saudara tak dapat tonton secara live. Stream di apa nama? Rio in the City. Yes, sama ada di Facebook ataupun di YouTube Rio in the City. Boleh cari depa. John, malam ni tuan-tuan, sepatutnya kami release 3 buku ni. Betul. Untuk tuan-tuan. Iaitu Al-Amin dan 2 buku yang Garasi terbitkan semula. Tapi kerana kami tak cukup quorum, sepatutnya Sabri Yunus juga berserta dengan quorum ni. Tapi oleh kerana Abang Sabri ada telemovie yang sedang dia siap. Bukan telemovie. Saya rasa bukan rahsia pun. Pak Ya Concode 16 episod. Kali 60 minit telah pun dijadikan siri oleh Astro. Jadi Abang Sabri hanya habis syuting pada 22 tak silap saya Disember. Jadi dia tak dapat datang nak bantu stream. Tapi dia offer sebagai tanda menghargai Garasi tu, dia kata tak apa, dia boleh bawa DK Barat dia datang sekali untuk merancakkan lagi spektrum Garasi ni DK Barat di Garasi. Jadi patutnya malam ni kami rilis 3 buku Pak Samad, iaitu 2 yang Garasi menjadi penerbit bersama, iaitu Bulan Tak Bermadu di Fatehpur Sikri, sebuah novel Pak Samad yang saya rasa ditulis pada usia mudanya tapi tak jarang disebut. Jadi saya takut teks ni hilang, maka kami bergabung dengan Helmi Production untuk menerbitkannya semula. Itu pun tuan-tuan, betul apa yang Garasi dan Helmi Production buat, di mana bukunya terpaksa dicari daripada buku lama dan tukang type terpaksa type semula. Jadi ini antara langkah pemeliharaan besar bagi karya Pak Samad yang saya fikir kata sebelum kita nak bagi anak kita baca Hujan Pagi, nak bagi anak kita baca karya-karya besar. Ini adalah karya yang Pak Samad tulis di bawah novelanya, yang saya anggap novela lah sebagai sebuah novel ringan tentang pengembaraan percintaan seorang lelaki. Fatehpur Sikri adalah sebuah kawasan air terjun yang terkenal di India. Jadi kali ini satu buku dia. Yang ini daerah Zeni. Apabila Pak Samad mula melangkah dengan meninggalkan karya realism
beliau menulis realisme magis. Tetapi karyanya yang meletup adalah Hujan Pagi. Tapi Daerah Zaini tak boleh dipisahkan sebagai salah satu daripada novel penting Pak Samad dalam membawa perkembangan novel moden Malaysia untuk tidak lagi berada dalam cerita-cerita realism, cerita-cerita plot biasanya, dan cerita-cerita yang mempunyai plot yang mempunyai pengaruh besar daripada sastra dunia kontemporari, terutama aliran-aliran Amerika Latin yang sangat mempengaruhi sastra Inggeris pada waktu itu. Dan sebuah lagi adalah buku yang paling saya anggap penting, kerana ini adalah period Pak Samad yang paling unik. Kalau saudara tanya, period dia beralih dengan memakai kurta serba putih, menyimpan jambang serba putih. Dan kenapa Pak Samad lebih mudah ditemui di masjid daripada di rumahnya. Ini adalah era penting kerana Al-Amin ditulis ketika beliau beriktikaf panjang. Kerana tidak ada tulisan perkataan, tidak ada suntingan apa semua dalam ni daripada puisi-puisi beliau yang panjang, dibuat luar daripada masjid. Ini adalah tulisan beliau sepanjang dia beriktikaf di Masjid Jamek Kuala Lumpur untuk menulis sebuah karya penghargaan kepada Rasulullah SAW, iaitu cerita sirah Rasulullah yang dipandunya daripada kitab-kitab ulama muktabar. Kemudian Pak Samad pindahkannya dalam bentuk puisi. Ini adalah karya dia yang juga saya rasa sedih kerana kurang diperkatakan. Kerana Pak Samad lebih dikaitkan sebagai seorang pro-modernism dan juga pro-sosialis dalam Salina. Seorang dianggap realism magis dalam Hujan Pagi. Tetapi tak siapa pernah bercakap bahawa satu-satunya sastrawan yang kekuatan bidangnya adalah novel, tetapi menulis puisi panjang tentang sirah Rasulullah. Pernah dipentaskan dalam teater, diarahkan oleh Wahab Hamzah. Dan salah satu daripada lagu ni, puisi ni pernah dilagukan oleh Ramli Sarip dan sangat popular. Bahasa Terindah. Kalau saudara pergi ke YouTube sekarang cari Bahasa Terindah. Bahasa Terindah adalah petikan daripada satu rangkap puisi daripada jumlah hampir ribuan rangkap penuh dalam Al-Amin. Jadi kami nak stream. Kamera awang ada ni? 1.2K. Jadi kita nak stream. Kita nak stream ke macam mana? Stream lah, try. Kalau saudara nak lock 3 buku ni, lock 120 malam ni. Saya tengoklah 20 set, 30 set saudara nak. Sebab saya perlukan Sabri. Kerana Sabri melakonkan watak dalam novel ni. Dalam puisi ni ketika dipentaskan. Ini, dan saya sayangnya, zaman tu kamera belum ada. Jadi teater ni tidak dirakamkan dengan baik. Kalau kita anak muda boleh menonton balik. Sebab ini antara teater yang luar biasa kerana pertama kali persembahan di Malaysia menggunakan puisi panjang ni. Saya ingat kalau saudara tonton hampir 3 jam. Di mana Sabri Yunus menjadi pelakon utama, kemudian Mazuki Ali, deklamator hebat daripada Terengganu juga menjadi sebahagian peran utama. Ramai pelakon-pelakon teater yang kini kita anggap dah cuci tangan ataupun sebahagiannya telah tiada, bersama dengan Sabri Yunus mementaskan drama ini di Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya tak sempat menontonnya ketika pementasan dibuat. Tapi saya masih menganggap itulah pementasan terhebat. Jadi boleh lock lah kalau siapa. Sebab kami nak buat Ujung Bulan dengan adanya Sabri Yunus. Sebab Sabri boleh mencerita secara detail. Kerana Sabri mempunyai perasaan yang sangat luar biasa terhadap buku ni. Kerana saya tak master dalam Al-Amin. Sebab saya master dalam Hujan Pagi. Saya master dalam Salina. Tapi saudara boleh lock lah. Kalau saudara lock ni, RM120 je 3 buku ni. Dengan ni, tu yang garasi ada kat sini. Jadi saya beritahu pada saudara. Kerana untuk peribadi, saya lebih suka buku Di Hadapan Pulau untuk combo dengan Fatih Pusikri. Tapi saya fikir kerana Di Hadapan Pulau juga bacaan remaja, yang ini juga bacaan remaja, maka kita pilih dulu salah satu, iaitu memilih Bulan Tak Bermadu di Fatih Pusikri, bacaan remaja. Dan kita ambil satu buku novel dewasa Daerah Zaini dan satu kumpulan puisi yang dianggap terpenting. Kerana Pak Samad dia hebat dalam puisi, tuan-tuan. Tuan-tuan, walaupun orang jarang bercakap, tapi siapa saja yang pernah membaca Benih Semalu. Saya baca Benih Semalu, tuan-tuan, sampai sekarang saya ingat menjadi falsafah hidup saya. Tiap yang bermula dari kanan akan berakhir dari kiri. Berarti kalau kita pernah menjadi orang hebat pada satu masa, kita akan menjadi orang yang biasa pada satu masa. Sekali ombak melanggar kakiku, ombak yang sama tak akan datang lagi. Saya ingat setiap kenangan indah yang datang dalam hidup kita, tuan-tuan, jangan menanti dia repeat 2 kali. Kerana sekali ombak itu melanda kakimu, dia tidak akan datang lagi. Itu saya akan ingat puisi-puisi hebat daripada Benih Semalu. Tapi puisi ni saya tak khatam.
Jadi malam ni saya bagi tahu pada saudara sajalah untuk baca, tapi yang memang sah. Penulisannya adalah riwayat tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada tahun kelahirannya, tahun gajah, tahun yang sama Abrahah menyerang kota Mekah. Kemudian sampailah ke kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalau saudara nak menikmati dalam puisi indah, kerana Pak Samad terkenal. Kau tak cakap lagi, John? Tak lagi. Tak lagi, kata arwah Profesor Emeritus Syahnun Ahmad kepada saya. Ketika saya menjadi murid dia. Syahnun kata, kamu tahukah kenapa Samad mempunyai kata-kata yang sangat indah dan luar biasa apabila dia menulis novel? Saya tak tahu, cikgu. Kerana Samad adalah orang yang menguasai puisi. Saya kata, Syahnun, saya tidak menguasai puisi. Saya menguasai bahasa kampung dan dialek kedesaan yang luar biasa, menjadikan novel-novel saya mempromosi dialek luar biasa, terutama dialek-dialek Kedah Pedalaman di Sik, Ian dan Baling. Tapi katanya, kerana Samad adalah seorang yang menulis ketika berada di kota Singapura, Samad menguasai kejernihan bahasa Melayu Real Lingga yang tulen, menjadikan bahasa-bahasa Samad pemilihan diksi. Walaupun dia menulis novel, cara dia menyusun ayat dan satu buku yang panjang, Samad sangat bergantung pada kata-kata yang indah. Jadi kalau saudara nak, saya mengakui kerana Syahnun adalah guru saya selama 2 tahun. Tak mungkinlah seorang sastrawan negara meremehkan seorang sastrawan negara yang lain, kerana Syahnun adalah sastrawan negara yang ketiga. Pak Samad adalah sastrawan negara yang keempat. Syahnun adalah anak utara, lahir di Kedah dan kemudian menghabiskan dunia akademik dan sebagai tenaga pengajar di USM. Samad lahir di Melaka, berkembang di Singapura dan kemudian berada di Kuala Lumpur. Dua tokoh ini berada dalam radius ataupun demografi yang berbeza. Jadi bila Syahnun memberi tribute dengan mengatakan tiada novelis yang boleh menulis dalam bahasa yang sangat indah dalam sebuah novel yang panjang, kata Syahnun, orang itu adalah Samad Said. Okey, kalau saudara nak lock, boleh lock sekarang. Ramai orang lock ni dah? Tengah lock. Jadi depa boleh baca dulu mana kalau depa lock lain ni. Esok waktu hari yang mai nanti tu, dia jadi seronok lah nak sembang. Pasal dah baca. Pasal dah baca dulu. Kalau tak baca lagi, tak salah aku bawa hang malam ni. Saya duk ayat pelaju tu hang jumpa. Saya duk tengok ni, duk cari line tak sah. Ni lebih budak-budak bagan lebih tahap ni. Depa bab pelaju minyak pelincir tu. Betul lah, nanti bila Sabri cerita. Dia kita Jaafar cerita, hangpa faham. Tak ada lah nganga. Betul juga dah malam tu baru dengar. Baru dia kata dia pementasan Al-Amin. Lagu mana ni ada di tangan, dah boleh selok dulu chapter berapa. Betul juga. Bila depa duk sembang ambil buku ni, bila nak sembang ambil buku ni, tengok betul ke tak depa ni duk bohong. Hang tu pernah duk buat kelas-kelas marketing tak? Aku lama berniaga dan tak pernah ada ayat macam hang ada. Kalau buat kelas-kelas marketing tu. Saya ada lebih. Tapi jangan buat macam MLM, kena bawa 10 peserta lain, hak 10 kena bawa 10 lain. Hak tu ketuk orang Melayu bukan bagi ilmu. Dah. Hak tu buat perakai orang Melayu tak ada. Yang bagi free je ilmu ni. Dah bagi free. Lock dulu. Lock dulu. Pada hari color cantik mana saya suka sebab apa? Hijau kuning merah. Cuba tengok. Ni hijau, hak ni kuning, hak ni merah. Color saya dah ni. Ya. Rasta. Okey. Baru rasta dia main package ni, package kena dah. Sebab tu saya pun rasa kena jalan lah. Hang belanja depa satu. Hang ni tak kira depa kata ikut ajaran New Age pula. Buka page mana baca nanti kena ke benda ayat tu dengan hang ni tak ada kena mengena dengan New Age ya. John akan buka pilih secara rambang ya. Pasal ni puak-puak duk anggap apa saja yang buat secara kebetulan semua New Age. Mampus. Ni bukan New Age ni. Cuma John diberi tanggungjawab malam ni, pilih bahagian mana yang dia rasa suka. Pasal John adalah saya datang daripada baca puisi. John apa datang daripada apa? Spoken word. Spoken word apa dia panggil? Spoken word tak tahu lah lebih kurang lah. Saya daripada perkataan Melayu baca puisi, depa tukar sikit jadi deklamasi. Ni mai puak-puak aru biru ni depa tukar terus spoken word. Baca sikit John bagi depa dengar. Okey, saya dah jumpa dah. Dia kepala start ni saya terus baca. Okey. Bunga-bunga gurun tumbuh. Burung bersantai mencari dahan. Ucapan alam dalam rahsianya terlalu direnung dan dibaca. Tidak tersua, terlalu dicari. Dalam kalutan Mekah. Adik saya duduk di sana ni, ada Mekah. Bahaya yang sengaja dinyalakan dari awal hati ke senja kata. Nabi menyaring segala arahan, wahyu yang terencana dan yang tiba-tiba. Nabi mengembalikannya kepada ummah. Mengingatkan dalam dan kudus, bumi sekadar sementara, berhenti mencari reda Allah, menjadi hambanya yang setia
dan mengisi kehidupan di dalam dan di luar kafilah dengan mesra ibadah. Tak tahu yang lagi? Tak, cukup tanya satu tujuan. Pasal dia orang ni adalah daripada generasi orang kata empu kata. Zaman saya ni tak ada empu kata. Budak-budak rap, hip hop ni dia bermain dengan kata, kalah orang tulis lirik zaman dulu. Sebab ni generation empu kata. Macam mana ni hang menikmati kata-kata Pak Samad? Sebab dia orang ni generation empu kata, tuan-tuan. Zaman saya ni kita panggil generation vocabulary je, generation pembendaharaan. Orang zaman saya ni siapa yang menguasai banyak kosakata dia anggap champion dalam bahasa. Tapi zaman dia orang ni dipanggil empu kata. Orang yang mahir dalam memilih kata-kata. Ni kita dengar salah seorang empu kata kita komen. Dia dah baca dah Pak Samad. Bagi saya, bagi saya penulisan Pak Samad ni kalau saya boleh gambarkan lah. Saya boleh letak dalam gambaran lah sebab nak letak dalam minda saya ni orang tak boleh nak masuk pergi tengok. Jadi kalau kata empu kata yang lain ni orang yang menulis kata ni dia bijak dan hebat menulis kata lah. Maksimum dia boleh bercerita tu adalah tentang sesuatu pemilihan kata dia tu lebih dekat dan berada di persekitaran dia. So jalan cerita dia tu masih dapat dilihat dengan mata. So makna kata seindah mana tu dapat dilihat dengan mata. Tapi kalau kita tengok pemilihan kata Pak Samad ni terlalu tak masuk akal. Sebab apa? Bagi saya pemilihan kata dia terlalu jauh. Terlalu lembut dan indah dan perlu difikirkan untuk melihat keindahan tu. So macam kita bila contoh budak-budak muda ni dia gabungkan kata untuk nampak sedikit seni dia dan keindahan dia. Macam tu. Tapi yang Pak Samad punya kata-kata dia macam tu. Yang lagi teruk sebab apa bagi saya terlalu halui lah. Nak sampai ke maksud yang sebenar. Bunga dia, pucuk dia, kilai dia semua tu cukup baru sampai ke dia punya isi dia tu. Jadi benda tu bagi saya memerlukan pengalaman, memerlukan pengamatan dan observasi yang cukup mendalam untuk menghasilkan kata-kata yang seindah ni. Bagi saya cukup detail lah untuk menggambarkan sesuatu tu detail dengan dalam kata-kata tu. Tuan-tuan kena ingat buku ni tuan-tuan nak dapat susah. Sebab dia telah terjadi terabai. Saya terima kasih pada Nuha Buku. Bila dia tahu, Nuha tahu kami terbitkan 2 buku ni. Nuha pergi gali buku ni dalam gudang jumpa. Dan bawa. Tu pun tak banyak naskah dia. Harta karun. 200 tak sampai 200 kata Nuha. Ini yang salah satu yang kadang-kadang saya jadi mering tuan-tuan. Jadi naik angin dengan DBP ni. Duk maki DBP hari-hari boleh dosa je. Tapi sebuah karya yang hebat macam ni. Tidak dicetak semula. Tak dipromosi. Ketika COVID-19 orang perlu membaca sesuatu yang ada elemen agama, elemen-elemen yang meningkatkan pengetahuan dan kekayaan minda. Buku ni patut dipromosi. Jadi terima kasih pada Nuha Nasir. Dia pergi gali-gali, dia dapatlah satu deal untuk membawa keluar buku ni daripada gudang dan gabung dengan buku baru yang kami terbitkan ni dengan semangat bekerjasama dengan Helmi Production. Jadikan 3 dan kami kombokan pada saudara. Jadi saudara jangan take for granted kerana kalau saudara beli di Shopee pun masih dalam penguasaan Nuha. Kerana Nuha yang mengeluarkan buku ni daripada gudang. Dan cantiknya kerana buku ni walaupun dicetak tahun berapa Nuha ni cetak? 90s kan buku ni tak? 2006 yang rasanya. 2020 cetak semula ni. Tapi dibiar. Tapi buku asalnya adalah 2006. Berarti saudara akan dapat print baru yang tidak dipromosikan. Nuha dapat bawa keluar. Cetakan pertama 99 cetakan pertama. Tapi inilah cetakan baru. Ya, tuan-tuan simpan sebab saya fikir kata salah satu daripada dilema karya-karya Tugi ataupun karya-karya besar masterpiece lah Mak Saleh kata. Sebahagian orang menggunakan kata Tugi. Tapi kalau dalam kita panggil karya agung lah. Salah satu dilema masa depan bagi anak-anak kita adalah ketidakpedulian pentadbir sastra untuk mempromosi karya-karya agung. Menjadikan saudara akan ketinggalan melihat perkembangan anak-anak saudara. Sebab saya masih menganggap kata era empu kata, era-era Malik, era-era hip hop ni sebagai era juga kegemilangan kata-kata Melayu di dalam lagu. Tapi kalau saudara dapat jelajah daripada pengasas kata-kata yang hebat iaitu penyusun diction puisi-puisi moden ni, saudara akan rasa siapa kata bahasa Melayu tak patut dituturkan di perhimpunan agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Orang tak akan cedera kalau seorang Menteri Malaysia berucap dalam bahasa Melayu, kalau saudara tahu perkembangan keindahan bahasa Melayu. Kerana bahasa Melayu yang datang daripada Liga Riau Lingga, dia panggil bahasa yang berasaskan keindahan pantun, kemudiannya Pak Osman Awang memindahkan keindahan pantun kepada puisi moden. Kemudian Pak Samad adalah orang yang dianggap sebagai segenerasi dengan Pak Osman Awang. Dia memindahkan lagi pada bentuk yang lebih complicated. Saudara baca
Terutama anak-anak muda yang selalu up dekat saya, bang panggil Malik, bang panggil Malik. Saudara baca supaya saudara dapat melihat kekayaan empu kata daripada generasi penulis lirik moden tahun 2000-an ni. Dengan pemilik empu kata yang hebat pada zamannya. Kerana dia menyusun buku ni saya rasa lama. Cuma cetakkan pertama sampai 9, saya rasa Pak Samad menulis lebih daripada 5 tahun untuk menyusun kisah kelahiran, kenabian, kerasulan dan juga kewafatan Rasulullah ni. Dan juga dia bukan bersifat biografi. Macam kan selalu kita tengok buku kan pasal Rasulullah ni, dia lebih kepada biografi yang berceritaan tentang ni. Dia lebih bersifat ni sebab puisi. So dia lebih diceritakan dengan bahasa yang indah. Itu bagi saya menarik. Saya rasa siapa yang dah pergi ke YouTube tak akan kecewa. Lagu tu pun tak popular tapi dipetik daripada persembahan ni, iaitu Bahasa Terindah yang dinyanyikan oleh Ramli Sharif. Lagu tu adalah original soundtrack untuk teater tu, tapi Abang Ramli merakamkannya juga sebagai album. Tapi oleh kerana kurang promosi, saudara tak dapat. Tapi kalau saudara dengar, saudara akan puji. Memang sangat sedap lagu ni. Lagu yang dinyanyikan oleh Abang Ramli. Saya tak boleh play ni sebab ritmanya telah, algoritmnya akan dibaca oleh Facebook. Jadi putus live ni, John. Tapi tak boleh dengar. Jadi kalau saya nak lock je 120. Hijau, kuning, merah. 3 buku 4 buku dah ni. Dah bungkus siap dah. Saudara lock je. 4 buku lagi yang percuma. Okey. Buku dia macam ni, satu lagi. Anda beli 3, anda dapat 4. Tapi buku keempat adalah random. Dah siap bungkus dah. Siapa yang terus beli, terus Nuha confident tinggi buku ni akan laku. Dia dah packing dah. Jadi saudara lock je, paid, esok dia dah boleh post. Cuma saudara beli 3+1. 3. Cakap Melayu lah 3. 3 campur 1. 3 campur 1. Jadi 4 buku. Cuma buku keempat adalah random. Daripada senarai 20 buku yang Nuha ada sebagai pengedar ni, Nuha masukkan. Jadi saudara dapat 4 buku dengan harga 120. Tolok dia saya tak aim banyak mana ni. Berapa ni dah dapat? 41. Woi, banyak juga. Okey, saya 50 tutup, 50 tutup. Jangan banyak-banyak. Jangan. Mana boleh? Ini kita nak menyebarkan ilmu pengetahuan. Bulan tak bermadu di Patipo Sikri ni, saudara elok bagi anak-anak baca. Sebab saya beritahu kat saudara, saya ni kelas sastra kan saya jaga tahu saudara, cikgu saya ni sporting. Arwah adalah cikgu saya ni. Dia masuk kelas dia, siapa tak minat keluar. Apa lagi tuan-tuan, kok tingkap keluar, bukan kok pintu. Kok tingkap keluar. Dapat pergi ke bilik sukan dan tengok video pertandingan rugby. Punya menyampah saya dengan sastra. Tapi tuan-tuan, bila saya, hari itu bukan hari hikayat Antuah. Kan sastra tu saya belajar 3. Lukisan zaman, hikayat Antuah dengan novel Badai Semalam. Bila masuk je novel Badai Semalam, tunggu. Sebab mendengar kisah cinta Karim dan Mazni dalam cerita tu seronok. Lepas tu bila cikgu tu cerita kan, saya kata apa? Cikgu ni tak baca kok buku ni. Cikgu ni cerita, baca bukunya lebih sedap. Jadi saya cerita pada saudara, kata waktu saya tahu sastra adalah kerana saya jatuh cinta pada novel Khatijah Hashim di tingkatan 4, iaitu Badai Semalam. Dan daripada Badai Semalam lah saya melangkah ke jalur-jalur Ungu, Talib Hasan, dan kemudian pergi. Dan dalam directory saya membaca mungkin lebih 700 buku. Dan daripada jumlah tersebut, separuh adalah novel, termasuk tempatan terjemahan dan Indonesia. Tapi saya beritahu kata ini buku yang bagus untuk dibaca. Dan saya rasa bangga kerana waktu Garasi nak terbitkan ni dengan Abang Helmi Production, barulah kami tahu kata kena type semula. Berarti langkah penyelamatan dan langkah pemeliharaan yang tepat. Kerana kalau lah tak di-type semula, manuskripnya dalam bentuk digital tak ada. Dia upah orang type balik daripada novel lama tu, daripada SA Sempang ORANG tu, seorang tu, 10 tu, SA PU tu, tulis balik dalam sekarang ini, dan kami print keluar. Kerana saya tahu kata adik datang dan di hadapan pulau dengan buku Bulan Tak Bermadu di Patipo Sikri ni perlu diselamatkan. Kerana ramai orang tak membaca, dan ramai adik datang ditulis juga untuk bacaan remaja. Di hadapan pulau pun ditulis untuk bacaan remaja. Jadi, Ledang. Keledang. Saya rasa banyak novel-novel remaja Pak Samad perlu diselamatkan. Supaya tuan-tuan tidaklah menganggap kata beratnya membaca Pak Samad kalau baca Hujan Pagi, kalau baca Daerah Zeni. Tetapi Samad menulis banyak buku-buku yang Pak Samad menulis. Dia sepatutnya Datuk Doktor, Datuk Seri Doktor Samad Said. Tapi kami dah bahasakan dengan bahasa terindah adalah Pak Samad sebutan dia. Dia saudara boleh lock. Alhamdulillah 41. Walaupun saya tak rancang nak malam ni kerana gagal mendapatkan Abang Sabri. Kerana Abang Sabri shoot Pok Ya. Okey, kau bacalah satu petikan daripada Bulan Tak Bermadu lah. Kita tengok macam mana Pak Samad menulis kisah cinta. Saya cerita kat saudara sekejap sebelum kau habis. Kalau baca Hujan Pagi ni tuan-tuan,
Saya sangat suka pada watak Fatimah B. Sampai sekarang Fatimah B sikit je watak dia dalam Hujan Pagi. Fatimah B adalah salah seorang penyelamat penyu yang berkempen menentang penjualan telur penyu yang sangat berleluasa di Sabah dan juga di Terengganu pada waktu itu. Fatimah B, waktu novel tu dihasilkan 1987, 3 tahun selepas Pak Samad tu. Sampai sekarang tuan-tuan, kalau melihat wanita cantik dalam kereta, saya akan ingat, macam ni lah kot lawa Fatimah B yang Pak Samad maksudkan dalam novel dia. Sebab Fatimah B sentiasa berada dalam kereta dalam setiap scene novel yang ditulis dalam Hujan Pagi. Dahsyat tak dahsyat tu. Pak Samad punya cara memberi influence pada kita, melekat gambar. Sampai sekarang kalau berhenti kat bus stop kan, tengok ada berhenti dekat lampu junction kan, tengok ada perempuan cantik kan. Macam ni lah kot secantik Fatimah B dalam novel Hujan Pagi. Walaupun dia hanya disentuh tak kurang daripada 20 kali sebut kot. Di dalam sebuah novel tebal tu, tapi kita boleh ingat betapa cantiknya Fatimah B. Kau pilih nak baca bahagian apa ni? Saya ada baca satu benda tu. Sebelum saya baca dekat dalam ni, saya ada ternampak tu benda di tepi ni. Baca. Okey. Tapi di tepi ni kira dia panggil apa? Dia kira penanda buku lah kan? Penanda buku ni. Saya suka barang ni. Gambar Pak Samad. Gambar Pak Samad. So, saudara baca tak payah duk kepak-kepak, tanda je page yang saudara baca pakai benda ni. Ada Ada sini. Tadi saya tunjuk gambar kartun tadi. Aku duk menyembang benda lain. Semua buku ni ada signature. Okey, saya baca yang tepi ni. Mana dia pergi tak tahu. Pasal dia punya tajuk utama dia saya suka. Pasal matilah macam mana pun. Dalam kotak mana pun dikunci, maut mempunyai raja segala kunci. Kalau dia mahu, dia datang meragut sahaja. Badan pinjaman kita akan tinggal. Dan nyawa di dalamnya akan pulang ke tempat asal. Jadi bawah tu dia ada sambungan daripada contoh tu. Kanan atau kiri tak jadi soal. Yang jadi soal ialah perjuangan untuk rakyat jelata. Kiri pun perjuangan dan kanan pun perjuangan. Baca sekali lagi John, sedap ayat atas tu. Sekali lagi tuan-tuan, kita nikmati. Tu baru dekat blurb tuan-tuan. Ni dipanggil blurb. Blurb ni adalah kata-kata hiasan je. Apa baca sekali lagi John? Okey. Dalam kotak mana pun dikunci, maut mempunyai raja segala kunci. Kalau dia mahu, dia datang meragutnya sahaja. Badan pinjaman kita akan tinggal. Dan nyawa di dalamnya akan pulang ke tempat asal. Terharu je lah. Untuk orang tua macam aku lagi lah rasa. Tadi baru dia duduk sembang dengan buat pilgrim sampai mati dulu. Allah. Saya suka ke barang ni, barang maut ni. Tak cantik. Cantik, Walaupun dia menggambarkan tentang maut. Horror sebenarnya. Kalau dia punya genre muzik dia horror lah. Tapi indah. Filsafat. Dia sebab terlalu indah. Walaupun meletakkan mati tu di tempat yang indah tu. Horror. Ini lagi sikit. Ni dekat ni lagi sikit untuk penanda atau untuk blurb daerah Zaini ni. Lagi pendek. Nyawa itu hanya pinjaman, kita kembalikanlah secara berguna dan bermaruah. Pendek je penanda dia. Untuk saudara baca. Yang lain ni adalah belakang blurb dia adalah biografi Pak Samad untuk saudara tahu pencapaian Pak Samad daripada dalam dunia penulisan. Apa yang dia dah capai, tak ada apa, cuma yang kau bacalah. Petikkan daripada Fatih Pusikri sikit. Petikkan, kita baca petikkan. Zawiyah. Saya dah. Ada nama Zawiyah Heroin ya. Saya buat drama lah. Boleh lah. Tadi saya ada jumpa. Dah capai 50 lebih tadi dah? Dah 60 dah. Alhamdulillah. Ni ada miang ni. Okey. Ada miang ni. Jangan sebut Zawiyah, dia sedap pun. Saya seorang lama. Pakai blog ni. Saya suka novel-novel Pak Samad ni. Salina, Zawiyah, Fatimah B. Kalau Di Mana Bulan Selalu Retak, Zuraidah. Pak Samad ni. Langit Petang, Zakiah. Zack ni nama dia. Aduh, hai. Saya suka ni kalau nama zaman dulu. Asmida. Dia cakap Asmida. Itu bukan Azikah? Bukan, Ali Setan. Asmida. Kita suka nama Asmida. Ini baca Zawiyah berdialog dengan siapa ni? Dia kata dialog ni antara Mansur dengan Zawiyah lah. Kira dua watak utama lah yang nama kerap duk naik di buku ni punya. Okey. Saya start sini. Nanti dululah bang. Tak apa ke? Macam dia tu. Boleh lah. Okey. Anggap drama radio lah. Okey. Nanti dululah bang.
John hanya gelak, tak ada gelak dalam tu. Saya tak boleh. Saya tak boleh. Pasal bulan di Fatipur Sikri adalah pengembaraan Pak Samad pergi ke Fatipur Sikri. Ni novel ni kerana dia mengembara tau, bukan kerana dia bayang-bayang. Fatipur Sikri adalah kawasan air terjun pelancongan yang terindah yang berada di sekitar negeri Taj Mahal tu Pak Samad pergi. Dan dia menulis novel ni. Mana ada gelak? Pak Samad tengah-tengah berduka lara waktu tu. Sebab dia ada dua watak tu. Nanti dululah bang, kaki saya lenguh benar ni, kata Zawiyah. Bangun perlahan-lahan. Bangun pun sakit juga. Kerana dah lama duduk, Zawiyah kata. Bukan kerana dah lama tidur, kata Mansur. Ketawa sambil membuka pintu. Okey. Tu novel Pak Samad tulis pada usia 20-an. Pasal Pak Samad hebat tau. Sebab Salina, dia tulis pada umur dia 24 tahun. Kita 24 tahun duk race motor ke tuan-tuan. Kau duk cerita topi keledar, helmet size 58, 60, 62. Ray-Ban, topi. Lepas tu kita nak pergi mana? Saya kan zaman tu race lap jentik duit sini melambung tangkap. Macam rajinikan. Ya. Race lap. Dekat museum tu rap. Dia orang letak duit shilling tu, jentik duit shilling tu, sambil duit shilling tu melambung, tangkap, Dahsyat tuan-tuan ni. Bahaya. Lagi dahsyat tuan-tuan ni. Race, lap, lighter, gurau api tu, mancis tu, menyala kat tar, cucur rokok. Tak padam. Enjin kena sustain 120. Cerai beh dah tu. Tu kadang-kadang budak-budak rempit lah saya macam senyum sikit. Tak ada apa lah. Kena banyak belajar. Tidak menjadi usul untuk digari naik mahkamah kalau berbanding pada zaman saya. Tak berbalik. Sebab kurang bakat. Mereka jentik sini melambung tangkap. Okey, baca. Okey. Dia masuk part ni. Alah, bencilah abang ni. Asyik tentang tidur tu saja yang abang cakapkan. Sebab tu saya kata okey kalau nak baca ni. Apa lagi? Nak abang angkat? Tanya Mansur. Mansur tanya, bukan saya tanya. Tapi saya selalu buat barang angkat ni lah. Abang dah merepek ya? Atau dah miang? Tanya Zawiyah. Mengenakan kasut yang dibukanya masa tidur tadi. Sebab tu tuan-tuan, saya harap kita boleh go road to 100 ni. Dengan John baca pula aku jadi macam kata, kalau Pak Samad tengok mungkin Pak Samad rasa terharu kerana inilah pencapaian paling berjaya dari segi penyampaian novel ni oleh John. Harap Pak Samad tak tengok ni. Tak ada, Pak Samad is watching tak ada. Saya kena bagi tahu lah dia pun sebab dia pun tak baca. Saya kena bagi dia gambaran tu. Mansur ketawa. Membetulkan kelepek tali kameranya di bahu. Miang? Dia agak-agak macam tu lah saya buat. Ya, abang miang. Tu Zawiyah mesti. Maksudnya Mansur dan Zawiyah dalam scene tengah bercinta lah ni. Tengah romantik. Mansur macam kau lah. Mansur ni ulat bulu naik mata. Di belakang dengan orang ketawa berduka-duka. Kita lah tu. Mansur menoleh. Memikirkan orang-orang itu mentertawakan dia. 3 orang Jepun sedang ketawa. Melihatkan kawannya kerana tergesa-gesa hendak turun jatuh dari kereta. Bukan dia gelak kat dia lah. Sama ni. Bangun perlahan-lahan. Saya tahu, kata Zawiyah. Saya tahu, orang tahu Zawiyah ni. Siapa pula nak bangun kasar-kasar? Marah pula. Marah? Suara awak tu? Suara saya? Awak saya. Petikkan dialog antara Mansur dan juga Zawiyah. Saya tak khatam juga novel ni. Saya lebih khatam Adik Datang dan Di Hadapan Pulau. Tapi saya pilih operasi menyelamatkan novel ni kerana bimbang teks ni akan luput daripada sastra Malaysia, maka kita garasi joint venture dengan Helmi Production dan keluarkan. Nasib baik tuan-tuan, waktu nak keluarkan ni pun paling lama adalah usaha novel ni kerana terpaksa buat taipan semula daripada teks asal yang menggunakan bahasa lama. Okey, ini dah nak habis sejam, John. Nasib baik. Tidak, saya kena baca sampai ke muka 40 ni. Sebab Zawiyah ni sepanjang tu dialog saja. Kalau nak tunggu dia habis, kena beli buku lah. Kena tahu apa jadi kat turun kereta tu. Okey. Dan tuan-tuan, nanti bila hari yang saya janji dengan Sabri Yunus dan Tan Sri Johan untuk hadir kembali. Berarti kalau saudara dah tengok ni, diskusi akan banyak ke Al-Amin. Kerana waktu Al-Amin dipentaskan di Dewan Bahasa dan Pustaka, Sabri adalah pemeran utama. Tan Sri Johan tahu kerana Tan Sri Johan boleh dianggap sebagai
orang kata orang yang paling dipercaya oleh Pak Samad, kerana Tan Sri Johan pernah menjadi ketua bahagian penerbitan Dewan Bahasa ketika era kegemilangan Pak Samad sedang memuncak sebagai sasaran negara. Jadi dia faham Pak Samad A to Z. Jadi bila hari yang kita stream nanti tu, harap tuan-tuan dah dapat baca. Jadi tuan-tuan faham kandungan daripada Al-Amin yang setebal dia 317 muka. Panjang tu, saya tak tahu berapa ribu rangkap dia. Cuma saya boleh bagi kata dekat saudara, kata banyak rangkap. Kalau mengikut kata Pak Samad ni, kata ayat awal dia pun macam mana terdatangnya dia punya perasaan ketika nak menulis buku ni. Dia kata, perit dan pedih sungguh hidup saya ketika masih kanak-kanak. Dalam usia belum pun 7 tahun, sebahagian rumah saya telah dibom. Selama 3 tahun selepas itu, saya sentiasa hidup dalam ketakutan. Sepanjang-panjang tahun tersebut, bom jatuh pada bila-bila masa dan makanan semakin hari semakin kurang. Pada puncak penderitaan saya, kami dan ibu, abang dan ayah saya kehabisan makanan. Saya sendiri pun terpaksa turun ke longkang mencari sisa makanan apa saja untuk melanjutkan kehidupan kami. Menoleh ke belakang sejauh itu, saya mula faham mengapa sejak kecil ibu saya sudah mengajar untuk menghafal surah Yasin. Itulah surah perlindungan. Ini Pak Samad tulis mengenai kedekatan dia dengan agama. Daripada kecil, oleh kerana dia tinggal di Melaka dan kemudian bila perang berlaku, pertempuran sengit masih berlaku kerana selepas British berundur daripada Pulau Pinang, perang besar berlaku adalah di Kuala Lumpur, tapi yang paling besar adalah berlaku di Singapura. Berarti pengeboman juga berlaku dan membabitkan Melaka. Jadi saya fikir kerana pengaruh ibunya yang melatih Pak Samad sejak kecil supaya bersama surah Yasin, kerana tak tahu bom akan jatuh bila kelaparan. Sebab itulah kalau saudara lihat dalam novel Sungai Mengalir Lesu, betul kisah benar. Sebab dalam Sungai Mengalir Lesu, budak-budak akan terjun ke sungai di luar kamp Jepun, kamp tentera Jepun. Jadi sisa kulit ubi dia orang ambil makan. Sisa ubi yang Jepun buang pasir sungai tu berada betul-betul dah tak jauh daripada kamp tentera Jepun. Jadi Jepun buang makanan, jadi orang kutip. Ini adalah kisah benar. Hingga akhirnya tarik pun dia orang tergigit dalam mulut dengan dia ingat dia berebut-rebut. Dia ingat itu adalah ubi, itu adalah sisa buangan makanan Jepun. Jadi ini adalah pengalaman yang sebab itu saya kata salah satu lagi nantilah kalau ada masa kita promosi adalah Sungai Mengalir Lesu. Itu kalau saya tak pernah baca Sungai Mengalir Lesu tanpa menitiskan air mata, seperti mana juga membaca Nectar in the Sea karya Kamala Markandaya. Kerana itulah tuan-tuan, kita tak boleh bayang. Sebab kalau cerita sejarah Jepun, orang hanya cerita kezaliman Jepun. Banyak Jepun ni zalim. Tapi jarang kita lihat catatan penderitaan yang ditinggalkan oleh Jepun oleh orang Melayu yang ditulis dalam novel seni yang indah. Ini bila Pak Samad kata daripada kecil ni, kami sekeluarga menghafal surah Yasin ketika itu, dan setiap kali siren berbunyi, tanda musuh menyerang dan akan berlaku pengeboman, kami tidak berbuat apa-apa melainkan membacanya dengan khusyuk, meyakini bahawa hanya itulah perlindungan yang Allah beri kepada kami. Saya membaca surah Yasin selancarnya dan mempercayai bahawa Tuhan sentiasa melindungi makhluknya. Lebih 3 tahun berlalu dan kami selamat daripada bencana bom, walaupun ayah saya sendiri kehilangan sebahagian daging peha dan sebatang jari kakinya. Lepas tu bapaknya kena serpihan bom. Itulah kalau saya nak baca Al-Amin ni. Kata tu saya kata pengantar je tu Pak Samad tulis mengenai kenapa dia mengabadikan kisah Rasulullah. Kerana kecintaannya kepada agama telah dilatih sejak kecil oleh ibunya, iaitu berlindung dengan surah Yasin. Ketika Perang Dunia Kedua meletup tahun 41-45, ketika bom bersepai-sepai dah tu. Orang dulu dengan Yasin. Orang sekarang semua baca yang nak murah rezeki je. Surah-surah yang bawa duit. Tapi pada zaman dulu tuan-tuan, Al-Quran, surah Yasin ni, belum datang lagi baca untuk gaib ke baca untuk apa. Baca adalah yakin kerana dengan itulah berlindung pada Allah Ta'ala. Jadi seronok baca walaupun itu kata pengantar muka pertama. Jadi berapa log kita dapat Ida? 66 log. Saudara boleh log je. Terima kasih. 66 adalah tinggi lah untuk tengah bulan. Kerana kita pun lancar secara casual sebab dah janji dengan John. Lupa nak cancel. John pun sampai. Bila John sampai, teringat nak buat benda lain. Alang-alang promote lah buku. Jadi ada 66 log adalah angka yang cantik. Tambah 2-3. Takut nanti tahu dekat Selamat dia kata itu angka 6 Jahanam. Log bagi 70. 7 angka cantik. Kan ayat dalam surah Fatihah ni 7 ayat. Kita sembang je untuk dapat lagi 4 log. Baik. Tu saya kata
Samad mungkin akan dikenali, saya duk cakap macam saya jiran dengan dia. Pak Samad akan lebih dikenali, bapa akan lebih dikenali daripada figur sosialisnya dan daripada figur rebelnya dan the angry young man-nya. Dengan membaca bagaimana dia menghabiskan masa pada usia dia waktu tu pun dah, kalau sekarang bapa dah 80, berapa 86, berarti benda ni 20 tahun lebih. Bapa berusia 60-an. Ketika dia beriktikaf setiap hari di Masjid Jamek Kuala Lumpur. Pasca mogok seni. Lepas Pak Samad menamatkan mogok seni kerana marah tentang perkembangan sastra di Malaysia yang tidak banyak membantu karya-karya sastra, ditulis buku ni dan bertahun-tahun. Dan pada tahun-tahun itulah dia mula memakai kurta serba putih. Dia simpan jambang dah lama. Tapi sebelum tu dia tidak lagi memakai kurta putih, dia duduk dalam masjid. Jadi tidak ada tulisan yang ditulis dalam ni dalam keadaan tidak berwuduk, dan tidak ada editing yang dibuat dalam tulisan ni dalam keadaan tidak berwuduk. Kerana dia nak menjaga kemurnian menulis satu tentang Rasulullah SAW. Kerana jurnal ni kena baca sebab satu je jurnal Pak Samad menulis sangat Islami berbanding jurnal-jurnal lain yang sangat marhain, yang sangat rebel, yang sangat eksperimentalis. Tapi ini jurnal awam. Saudara lock je lah. Okay? Terima kasih banyak pada semua yang lock malam ni. Terima kasih pada John Bear, hantu si kacak, hantu 60-an. John akan dapat buku ni. Ini hadiah saya pada John. Terima kasih. Supaya nanti bila dia main Sabri ni kita boleh... saya boleh jadi Mansur. Boleh jadi Mansur eh. Kalau di sana kita panggil Cot. Cot. Tuan-tuan, gitu ya. Dan lebih banyak usaha akan dibuat. Macam Esosma Kelantan, kita selalu stream kat sini kerana anaknya SM Zakir menyelamatkan banyak karya bapaknya dengan menerbitkan semula karya Esosma Kelantan. Alhamdulillah karya-karya Pak Shahnon terjaga sampai sekarang kerana anak dan menantunya sentiasa menjaga penerbitan milik bapa arwah Pak Shahnon. Osman Awang kita harap ada supaya terus terpelihara, terutama tulang-tulang berserakan yang sangat popular. Dan harap saudara bacalah, kenallah anak-anak saudara pada 14 sastrawan negara yang sedia ada. Terutama ramai yang telah kembali ke rahmatullah. Yang terkini adalah sastrawan negara Ahmad Kamal Abdullah Kemalah yang kembali ke rahmatullah. Jadi kita ada tak kurang 6-7 saja sastrawan yang masih hidup daripada jumlah 14 yang ada tu. Terima kasih, John. Baik, Manon. Kami akan black sebab saya nak masukkan benda ni ke dalam YouTube. Jadi sesi sekejap lagi, 5 minit je kita akan sale. Malam ni Jack turunkan semua barang belanja. Kita lelong barang lantai yang mana ni sebab kita tahu kata 15 Disember adalah tengah bulan. Jadi saudara masuk dan dapatkan harga murah untuk sesi lelongan barang-barang yang kami ada stok. Sebagai contoh, kalau lah saudara nak, saya boleh bagi tahu kat contoh. Ini nak pair macam mana ni, Jack? 2 pair ni. Ini 100, 200, 180. Harley Davidson Mac USA. Ini pair ni kami keluarkan balik. Yang saudara tengok jaket-jaket ni macam ni jatuh berapa ni, Jack? 100 ke 150. Kami turun daripada guni-guni yang brand menarik ni. Ini kalau saudara tengok ni adalah NFL Pro Line ni. Kalau saudara dapat 150 pun tuan-tuan, reseller akan berebut ni, bukan kata buyer aja. Reseller akan berebut ni untuk mendapat NFL Pro Line. Kalaulah nanti harganya 100.5 sebab Jack dah beritahu maksimum adalah 150. Berarti bukan saja saudara ni, sebab tu saya tak mau bubuh tajuk barang yang nak dijual. Sebab saya tak nak dipenuhi oleh reseller. Orang yang datang shoot dekat garasi dan kemudian ambil, dia orang jual semula kerana dia tahu kami menjualnya di bawah paras. Sebab kita masih lagi nakkan follower garasi memiliki barangan murah mengikut stream garasi. Bukan dipenuhi oleh reseller yang masuk jam buy dan kemudian yang jual semula mengikut harga pasaran. Terima kasih semua. Terima kasih John Bear. Kita jumpa sekitar 5 ke 10 minit sampai ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.